Assalamualaikum. Macam yang korang boleh baca pada tajuk kat bawah, video kali ni saya akan terangkan dekat korang apa dia sebenarnya carbonara, as in orang Itali buat, dan apa dia pula sebenarnya Alfredo, dan apa yang kita makan sebenarnya yang dekat kedai-kedai kalau kita pergi order carbonara tu. Itu sebenarnya apa? Video ni saya akan pecahkan kepada dua bahagian. So bahagian satu ni saya akan lebih terang kepada carbonara. Saya akan tunjuk macam mana cara nak buat semua. Dan yang bahagian kedua nanti kita akan bincang pasal Alfredo pula. Jadi carbonara tu sebenarnya apa? Carbonara yang sebenar tu. So kalau korang nak tahu, carbonara sebenarnya tak pakai krim pun. Yes, dia adalah satu hidangan pasta yang creamy tapi tak pakai krim. So daripada mana datangnya creamy texture tu? Daripada cheese dan daripada telur. Carbonara ni adalah satu hidangan yang sangat simple, tapi disebabkan dia creamy tapi tak pakai krim, dia highly technical. Jadi kita tengok bahan-bahan dia. So sangat simple. First, traditionally orang Itali sebenarnya pakai guanciale. Apa dia guanciale tu? So guanciale adalah, saya malas nak lapik-lapik, daging babi bahagian pipi yang dah diawetkan dengan garam, dengan rempah-rempah selama lebih kurang 3 minggu kalau saya tak silap. 3 minggu ataupun 3 bulan. Saya dah ingat-ingat lupa. Tapi lebih kurang macam tu lah. Yang penting dia adalah bahagian pipi daging babi. Tapi memang kita takkan boleh pakai lah kan, sebab tu bahagian babi. Jadi yang terbaik adalah kita pakai beef bacon sebagai pengganti dia. So dekat sini saya pakai beef bacon. Kemudian bahan yang kedua adalah cheese. So cheese ni, again, traditionally orang Itali hanya pakai pecorino romano. Bila buat carbonara, cheese yang mesti diorang pakai adalah pecorino. That's it. Tak ada jenis cheese lain. Tapi satu masalah dekat Malaysia, pecorino ni sangat susah nak cari. Dekat pasar raya yang betul-betul biasanya high-end pasar raya je ada, yang ada jual, itu pun tak semestinya ada. Dan yang kedua, memang mahal. Mahal. Satu blok macam ni harga boleh cecah RM70, RM80. Memang mahal. Jadi dalam video ni saya pakai Parmesan cheese. Parmesan lebih kurang macam sama dengan Parmigiano Reggiano, cuma beza dua ni. Parmesan boleh jadi buat dekat Amerika, boleh jadi buat kat tempat lain, tapi Parmigiano hanya datang daripada daerah Parmigiana dekat Itali. Itu cerita pendek. Kalau saya nak cerita pasal cheese, boleh pergi satu video sampai esok tak habis. Saya buat video lain. Tu lebih kurang. Point dia, yang sebenar pakai pecorino untuk korang tahu. Cuma dalam video ni saya pakai Parmesan cheese. Bahan yang ketiga adalah telur. Kita akan pakai sebiji telur yang full, dengan kita akan tambahkan kuning telur satu. Kemudian sebenarnya bahan yang sangat penting, black pepper, freshly ground black pepper. Kalau korang tak ada, majoriti orang memang tak ada lah benda ni. Cuma ni kerjaya saya, so saya memang ada lah benda ni kat rumah, dekat tempat saya kerja. Korang boleh pakai black pepper kasar yang dah kisar tu. Kemudian akhir sekali, pasta. Asalnya traditionally dekat Itali, diorang pakai sejenis pasta, nama dia spaghettoni. Spaghettoni ni basically bentuk dia, rupa dia macam spaghetti, cuma dia tebal sikit. Dia lebih besar sikit daripada spaghetti. Kalau spaghetti 2mm dia punya diameter, spaghettoni 3mm. Tapi kat Malaysia saya tak pernah sekali pun jumpa spaghettoni ni. So saya akan pakai fettuccine. Sebabnya dalam video yang kedua saya memang akan pakai fettuccine juga. So alang-alang saya pakai teruslah. The point is, korang tahu apa yang sebenar. Korang boleh pakai apalah jenis pasta korang nak pakai, bergantung pada korang punya preference, taste korang sendirilah. Jadi pertama sekali kita akan rebus kita punya pasta. Air dah menggelegak. Pastikan korang letak garam. Kalau orang Itali yang betul-betul asalnya lah,
Dia punya nisbah dia adalah 1000 ml ataupun 1 liter air, 100 gram pasta, 10 gram garam. So 1110. Tapi memang practically tak adalah kita nak timbang kan. So saya bagi tahu. Ini ilmu lah untuk kita sama-sama kongsi. Pasta yang saya pakai macam saya cakap, saya pakai fettuccine. So fettuccine ni special sikit sebab dia brand Barilla. Fettuccine adalah uovo. Bermaksud fettuccine ni dia buat pakai telur. Kalau yang kat kedai tu biasanya dia pakai air je tau. So yang ni special sikit, sedap sikit. Tak adalah mahal mana pun, dalam RM11 lah macam tu, lebih kurang sepaket. So kita akan rebus sampai dia al dente. Sementara kita tunggu pasta kita rebus, so kita akan prep kita punya barang. So first kita akan potong kita punya bacon. Jangan halus sangat dan jangan kasar sangat juga. Kita nak texture bila kita makan pasta tu nanti. Kemudian telur sebiji dan 1 kuning telur. Kalau untuk seorang makan, portion dia lebih kurang macam ni. Kemudian cheese ni kita akan parut lah sampai habis. Saya akan pakai sebuku ni. Separuh saya pakai carbonara, separuh lagi saya akan pakai untuk alfredo nanti. Cheese kita dah parut. So ini telur tadi. Sekarang kita akan campurkan dua ni. Untuk seorang makan, lebih kurang 2 sudu lah. 2 ataupun 3 sudu. Tengok pada siapa yang makan lah, dia nak creamy macam mana kan. Lepas tu kita akan kacau sampai dia sebati. Saya mungkin akan letak 3 lah sebab saya suka creamy sikit. Ini pasta ni sekarang dah masak. Sekarang trik dia, bahan utama yang penting adalah air pasta tu sendiri. Sebelum korang tapis pasta ni, korang simpan air dia lebih kurang segelas. Lepas tu baru korang tapis. Kenapa air dia penting? Sebab air dia penuh dengan kanji, full of starch. Dan kanji tu yang akan memekatkan kita punya sos ni nanti. Sekarang pasta ni dah siap rebus. Trik dia, kalau andai kata korang nak pakai akan datang, korang boleh basuh pasta ni untuk sejukkan je. Tapi kalau nak pakai on the spot, jangan basuh pasta ni. Kenapa? Sebab bila korang basuh, korang akan buang semua starch yang melekat pada pasta tu. So, kita hanya letakkan olive oil sikit. Kemudian kita akan kacau dia supaya dia tak melekat. Itu rahsia dia. Sekarang kita akan mula masak kita punya pasta. So first olive oil sikit je. Sebab ingat kita punya bacon ada lemak dia sendiri. Sekarang kita akan masukkan bacon. Kita akan masak dia sampai dia garing. Sekarang bacon ni dah hampir crispy. Slowkan api. Paling slow sekali. Kemudian kita akan masukkan black pepper pula. Kita akan, senang cakap macam kita sangai lah black pepper ni. Bagi dia wangi dulu sebelum kita masukkan kita punya pasta. Masukkan banyak ah, sebab carbonara memang dia pakai banyak black pepper. Kita akan masak black pepper ni biar dia wangi sekejap je, dalam beberapa saat sahaja. Kemudian baru kita masukkan kita punya pasta. Kita masak untuk portion seorang je, so agak-agak lah. Saya agak je lebih kurang lah ni untuk seorang makan. Sekarang rahsia dia, masukkan air rebusan pasta tadi sikit. Jangan banyak sangat air tu sebab kita tak nak dia jadi berkuah habis. Kita cuma nak dia sekadar moist. Masukkan lagi sikit, tengok pada keadaan pasta tu. Okey. Sini trik dia. Api paling kuat. Okey, kacau korang punya pasta. Tunggu sampai air tu menggelegak. Nampak kan? Air tu menggelegak. Kalau saya selak, boleh nampak ada air bertakung sikit. Sikit je, tak banyak. Sikit je. Okey, sekarang korang kena laju. Tutup api. Terus masukkan bancuhan telur dengan cheese tadi. Api tutup. Masukkan. Lepas tu laju. Kacau terus. Okey, korang nampak? Daripada tekstur dia tadi,
yang macam basah. Sekarang cheese tu dah cair. Dia dah sebati dengan telur semua tadi. Tapi telur tu tak masak tau. Maksudnya tak masak sepenuhnya sampai berketul. Sebab kita dah tutup api tadi. So kau nampak tekstur dia betul-betul creamy. Seolah-olah kita pakai krim. Tapi tak. So sekarang taste. Lepas tu baru korang isi garam. Bergantung kepada masin dia lah. Sebab ingat, cheese dah masin, air rebusan pasta dah ada garam. So sentiasa ingat, bacon pun masin. Bila nak season carbonara, ingat, rasa dulu baru korang season lepas tu. Ngam ke tak dia punya masin dia. So sekarang dah settle. So untuk plating, cara paling senang, tak payah nak pening-pening kalau kat rumah kan. Korang gulung-gulung je pasta ni dalam pan. Angkat, letak slow-slow ke tengah. Nampak? Sambil tu korang twist korang punya tong. Nampak? Nice. So sekarang baru korang gaut lah. Dia semua lauk-lauk beef bacon tadi gaut, letak dekat atas dia. So ini dah siap. Kita akan letak sikit cheese atas dia, bagi dia cantik. So that's it. Macam yang korang nampak. So ini adalah carbonara yang sebenar. Dia tak ada garlic, dia tak ada bawang, dia tak ada krim, dia tak ada parsley, definitely tak ada parsley sebenarnya. Hanyalah telur, cheese, bacon. Well, traditionally guanciale lah. Dalam kes ni kita pakai bacon lah. Dan sepatutnya pasta tu spaghettoni lah. Cuma kali ni saya pakai fettuccine. Tapi the main thing is, this is it. Creamy, tapi bukan pakai krim. Betul-betul sebab cheese. So, saya harap korang faham daripada penerangan saya yang panjang lebar ni. Sebab saya nak betulkan semua salah faham dekat luar sana. Sebenarnya apa dia carbonara ni. Saya harap korang boleh cuba kat rumah. Untuk yang bahagian 2 video nanti, kita akan cerita pula pasal Alfredo. Lepas tu penutup dia nanti, saya akan gabungkan semualah. Saya akan cerita balik semula pada awal. Apa sebenarnya dua ni, persamaan, perbezaan dan apa yang kita makan dekat luar tu. So, Assalamualaikum. Saya lupa nak cakap tadi, carbonara yang sebenar macam ni, dia kena makan panas-panas tau. Korang tak boleh tunggu sejuk. Sebab bila sejuk, cheese tu akan mengeras. So, dia akan jadi, tekstur dia macam kering macam tu. So, makan masa panas.